الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tamunya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Khuluqul Muslim, yakni akhlak seorang Muslim dalam bab jujur, muka surat yang ke-66. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang bermaksud sumpah palsu dalam jual beli mungkin dapat membuat barang dagangan menjadi laku. Akan tetapi perkara itu akan menghilangkan mata pencarian. Kata Nabi SAW, sumpah palsu, nak melakukan barang ni kita pun bersumpah lah. Sebab dengan sumpahnya orang pun yakin dengan barang yang kita jual ni bagus, ni memang ori ni barang ni kan. Jadi bersumpahlah dia. Barang mungkin laku. Kata Nabi SAW, barang lakulah, cuma nanti akan menghilangkan mata pencarian. Besok ni orang dah tak kaya dah kan. Ni semua bohong ni lah. Orang tak beli dah depan ni. Maknanya tak naklah orang beli lagi, sebab takkanlah sekali tertipu kata orang nak beli lagi, tak mungkin. Maka tu sebab Nabi kata menyebabkan akan menghilangkan mata pencarian. Dahlah engkau mencari rezeki dengan cara berniaga, lepas tu pula menipu pula kan, merosakkan perniagaan engkau, akhirnya hilang mata pencarian engkau melalui perniagaan itu nanti, kata Nabi. Jadi ramai pembeli yang kurang pengetahuan dan pengalaman menerima harga yang ditawarkan oleh penjual. Yalah, kita tak tahu harga kan, kita berapa yang dibagi tahu itulah, lepas tu kita pun beli kan. Jadi kita bukan pandai tentang harga, tentang barang kan. Sebab penjual mesti amanah, penjual mesti jujur bagi tahu ni barang ni kualiti tak bagus, pasal tu harga dia murah. Ni barang ni kualiti dia bagus, ada jaminan, harga dia mahal kan. Jadi kita ni mempercayai dia, tetapi dia mengkhianati, dia tidak amanah. Tidak amanah terhadap kepercayaan yang diberikan. Maka kata Nabi SAW, orang ini akan menyebabkan menghilangkan mata pencarian. Jujur-jujurlah bagi tahu. Ni barang ni tuan ada cacat dia sikit. Saya jual murah. Kalau ikut barang ni harga dia 3,000, tapi saya jual 2,500. Kita dengar murah terkejut lah kita kan. Murah ni, payah dapat 2,500 ni. Saya jual kat tuan je 2,500 ni, kat orang lain tak dapat ni. Kita pun dia akal ni
iyalah boleh lah. Padahal barang tu dah memang cacat, barang tu dah ada kurang. Jadi tuan-tuan, jujur dalam berjual beli. Sebab pembeli akan mudah percaya. Tambahlah orang Arab niaga kan di tanah suci lagi, di Mekah lagi tuan kan. Wallahi itu yang takkanlah Arab ni bohong kan. Yalah, Cik Piramli dah buat filem kan. Takkanlah lebay nak bohong kan. Jadi kita ni tengok Arab jubahnya dia buat wallahi jadi kita ni tuan-tuan mudah percaya kan, mudah percaya. Jadi orang yang menjual semestinya orang yang jujur, yang amanah begitu. Kenapa buah ni tuan? Buah ni masam. Saya jual ni pasal jual murah ni pasal masam lah. Kadang yang dibagi rasa tu manis kan. Manis tuan? Garanti. Dia pun potong yang manis tu. Kita pun manis 2 kilo. Dengan manis 2 kilo lah kan. Silap-silap 5 kilo kan. Manis. Yang dia bagi kat kita tu. Nah, rasa dia pun potong. Tuan, makan. Manis. Tuan, rasa tuan? Mana? 5 kilo. Balik rumah. Masak. Tadi aku rasa manis. Yang dia bagi tahu tu, yang dia bagi rasa tu memang manis. Ni orang tak jujur. Sebab saya pun pernah kena tu, saya tahu kan. Pernah, yalah kita pun percayai dia jual kan. Pertama tu sebab jual beli ni kena tengok, kena buka. Tapi kalau dah tak boleh buka, tuan tak boleh buka lah. Habis saya nak tengok, tak boleh. Dah buka kena beli. Mana pula macam tu? Ada khiyar kat situ, ada pilihan. Kita kena tengok, belek dulu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan macam tu saya kata, macam orang jual lelong kan. RM10. Murah ni kan. Gunting punya tajam RM10. Yang dia gunting yang dia punya tu tajam. Gunting dawai kan. Tak dawai putus. Ulung dawai tu putih tajam RM10. Murah lah kan. Kita pun ni last yang atas meja ni habis dah. Tak ada, ni dia yang last kali. Kita dengan last tunggu lagi. Fikir nak bagi waktu, nak bagi 10. 10 tu beli. Belilah. Tajam dalam plastik. Dia pun laku habis, dia pun balik belah lah. Kita pun balik. Rumah pun tanya, apa tu bang? Gunting. Banyaknya beli. Kau jangan main-main tajam ni. Ya kita jangan tajam, dawai pun putus ni, kau jangan main. Ya ke bang? Dah simpan. Banyak nak beli ni. Nak bagi jiran tu sebelah tu apa semua. Bagus, niat dah bagus lah. Cuba tengok satu. Jangan tajam ni. Tengoklah satu, ya ke tajam. Dia pun buka lah. Buka tengok. Buka gunting. Ambil benang. Tak putus pun. Dia benang tak boleh. Dia dawai. Benang tak putus, dawai pula. Dawai. Tak putus pun. Itu halus sangat dawainya. Kasar sikit. Halus pun tak putus. Kenapa nak kasar kan? Ulung. Tak putus. Kata orang rumah. Tadi aku tengok yang dia punya tu putus. Dia punya tu memang tajam. Sebab saya cakap ni pasal saya pernah kena tu, saya tahu kan. Kita pun bodoh juga, bukan bodoh, percaya kan. Tengok, ya tajam. Pasal itu, lepas ni kalau membeli, betul tajam tuan. Abang sini, yang dalam plastik tu saya nak buka. Bukan yang kat tuan tu, tuan punya memang tajam. Yang plastik tu saya nak buka, mari sini. Saya nak buka. Sebab dah tak jujur. Penjual hari ni dah ramai yang tak jujur. Macam mana nak buat? Jujurlah dalam berjual beli. Tapi nak buat macam mana, kejujuran tu dah tak ada hari ni. Menipu je. Timbang pun macam tu juga. Berapa? Sekilo. Dia pun bubur-bubur sekilo kan.
Tak sampai lagi sekilo. Tak sampai kan? Dia pun ambil tak pak balik dalam tu. Okey, cukup tu sekilo. Dia kena buat macam tu ialah dah cukup sekilo timbang. Lepas tu ambil lagi sikit bubur. Tu yang disuruh dalam Islam. Bukannya tak cukup, kemudian ambil capai 2 kilo masukkan. Cukup sekilo kan? Lebih. Ya ke lebih? Sebab itu nimbang daging. Cukupkan sekilo timbang daging, kemudian ambil sikit lagi bubur. Ini yang disuruh dalam Islam. Bukan tak cukup timbang, lepas tu ambil main bubur je. Jadi tuan-tuan, jual beli, dia kata kena amanah, kena jual. Maka beruntunglah apabila penjual bertemu pembeli seperti itu yang mana tidak menggunakan kesempatan untuk mengaut keuntungan. Jadi kalau ada penjual yang macam itu beruntung. Ya, itu ialah dalam banyak perkara lah tuan-tuan. Kadang-kadang bukanlah dia bohong, macam jual madu lah tuan-tuan. Ni ori ke madu ni? Penjual ori. Sebab dia membeli dekat orang tu kata ori. Orang sekarang ni tuan-tuan, nak tahu ori tak boleh tengok tunggang terbalik kot. Madu yang asli macam ni, madu yang ori macam ni. Dan dia tak boleh pakai, semua dah boleh buat. Nak tahu ori tak ori, mari bawa makmal. Bawa dekat lab tengok. Dia test pakai tu. Betul ke ori? Nak kata ni ori ni letak telur mentah pun boleh masak. Tengoklah bersarang dalam dia. Dah. Tak boleh pakai. Sekarang punya masa tak boleh. Sebab itu dah banyak yang menipu. Dah banyak sangat. Pasal itu baru ni bila cerita bab ini, yang betul nak sahih, ori tak ori, jom kita pergi bawa kat makmal. Baru tahu dia ni ori ke tak. Masuk makmal, test. Tapi penjual suka tanya kan, ni ori. Kata tak ori kan tak dibeli belakang kaum. Ori kan. Macam mana tuan kita ni ori? Cuba tengok tengok tonggeng ni. Tengok dia ni. Macam tu ke? Kan? Banyak kat situ pembohongan, pendustaan. Jadi tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Jadi kena jujurlah dalam jual beli. Saya tak pastilah tuan ni ori tak ori, tapi saya ambil macam ni lah. Saya beli daripada pembekal macam ni. Saya tak tahulah kalau dia campur ke, saya tak tahulah. Tapi dia kata tu ori lah. Kalau dia bohong, maknanya saya pun bohong lah. Kalau dia jujur, saya jujur lah. Usah tuan-tuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, kaburat khiyanatun an tuhadditha akhaka hadithan wa laka musaddiqun wa anta lahu kazibun. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu di mana dia mempercayaimu padahal engkau berkata bohong kepada Allah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, betapa besarnya khianat apabila engkau mengatakan sesuatu kepada saudaramu, dia percaya itu apa yang kita kata. Padahalnya kita bohong dengan dia. Tapi dia percaya kan? Maka itu adalah khianat yang besar, kata Nabi. Tak pasti jangan cakap buat apa kita nak cakap kan? Benda tak pasti. Saya tak pasti tuan, tak maaf. Yang dia terang kat saya inilah dia. Tu je yang saya tahu. Yalah, kadang-kadang pembeli ni banyak tanya kan. Tanya. Macam baca 30 juzuk lah kan. Betul ke baca 30 juzuk? Siapa baca? Jujur-jujur lah cakap kan. Contohlah tuan, ni air ni dah dibacakan 30 juzuk. Betul ke? Betul. Siapa baca? Ustaz ni. Dengan siapa dia baca? Dengan anak murid dia. Di mana dia baca? Di tahfiz dia. Tuan dah pergi tengok ke? Ya, saya pergi tengok. Saya tunggu. Ni tulis 30 juzuk. Sebenarnya baca Yasin dia. Air yang dibaca Yasin dia, bukan 30 juzuk. Tapi tulis dekat situ 30 juzuk. Orang pun percaya dengan apa yang kita kata. Ni hari ni bagus ni tadi baca Quran 30 juzuk. Padahalnya
Itu tak dibaca dengan 30 juzuk. Ismi Islam dah dibaca 30 juzuk, pada baca Yasinnya banyak sangat penikmat, banyak sangat. Ini yang dikatakan menunggang agama. Ni lah. Jujur. Kalau dia bacakan Qul Allah, cakap Qul Allah. Kalau dia bacakan Yasin, dia bacakan Yasin. Kalau dia bacakan ayat Ruqyah saja. Jangan dibacakan ayat Ruqyah tapi kita kata 30 juzuk. Orang kampung dengar 30 juzuk meloncat terus. Nak beli selalu. Padahal itu satu pembohongan. Ini yang kata Nabi, itu satu khianat yang besar. Betapa besarnya khianat itu kalau orang percaya sedangkan benda itu bohong. Payah sangat nak cari kejujuran hari ini tuan-tuan. Kena jujur. Dia kata kalau jujur sangat Ustaz, tak laku lah barang Ustaz. Siapa nak beli? Tu saya kata macam jual motor lah. Kenapa motor ni murah tuan jual 100 je? Motor ni saya jual 100, tapi pagi-pagi tuan kena tolak motor ni satu kampung dulu. Tolak satu kampung, pusing tu sampai tercabut berlutut bau hidup. Pasal tu saya jual 100 tu. Daripada duduk kat sini, siapa nak ambil kena. Tuan tak hantar repair ke? Dah hantar dah 10 kali repair. Macam tu kat dia. Satu kampung, satu taman pusing. Tolak, berpeluh dah apa semua. Bau hidup. Kalau dah hidup, dah panas sekarang, sekali start dia hidup. Macam tu kau. Kau nak beli 100 je, ambil lah. Macam tu tak mau lah tuan. Saya nak motor elok. Motor elok tak dapat dah 5,000. Ni motor je tuan. Motor TikTok. Berkilat. Body semua kilat. Yang tak hidup tu dia tak cerita. Enjin elok tuan. Enjin. Bolehlah nanti datang tengok lah. Ambil lah tuan tengok. Besok pukul apa nak datang? Pukul 8. 8 pagi. Pukul 5 kita dah bangkit dah. 5 pagi dah menolak motor tu. Tolak bagi hidup. Start jalan pusing. Sampai biru lah exhaust tu dah. Sampai panas kan. Sebab dia nak datang pukul 8. 7.45, 7.50 motor tu parking depan tu. Panas lagi, elok. Tolong, elok. 7.50 parking. Kawan pun 8 sampai. Assalamualaikum, salam. Mana motor tuan? Tu. Berkilat kan motor. Tengoklah motor jaga simpan dalam rumah ni. Bukannya tak luar kan. Dalam lepas tu selimut lagi. Bantu. Kenapa tak nak jual? Tak lalu lah nak jaga dia ni. Nak ngelap semua. Murah tuan jual. Kau je aku jual murah ni. Kau lain tak dapat. Enjin okey? Okey. Sekali start je itu. Kau tak cari nak kunci. Pergi start. Kawan tengah panas kan? Tak sampai bawah hidup dah. Enjinnya. Tengok orang lah jaga. Kau kena jaga motor ni, aku memang sayang lah kan. Padahalnya motor tu tercabut berlutut pun tak hidup. Bertolak tu hidup. Jadilah jadi. Nah, 1,500 cash ambil. Bila tukar nama? Besok kita tukar nama. Tak apa, tukar nama tu saya uruskan. Petang ni pun boleh saya urus. Dia pun tukar nama. Dia pun bawa balik. Dah bayar 1,000 bawa dia. Nanti besok nak pergi kerja. Aku kerja. Bang tak kerja? Kerja. Kau apa ni? Abang naik motor hari ni. Selalu naik bas, paling naik motor kan semangat. Okay, nampak. Start tak hidup. Start tak hidup. Masuk dah pula kena motor ni. Semalam okey, hari ni tak okey pula dah. Start tak hidup. Telefon. Asal motor tak mau hidup itulah dah dapat kat tangan kau je dah mula tak hidup. Tu aku tak tahulah. Semalam kau start sekali hidup eloknya. Itulah tu aku pun pelik. Kau apa yang kau usik aku tak tahulah. Dia mula ngakal orang. La ilaha illallah. Dia jujur cakap, niaga kena jujur. Sebab bila khianat, kata Nabi SAW, bila orang percaya, Nabi kata, akhaka hadisan wa huwa laka musaddiqun
wa anta lahu kazibun kaburat khiyanatun. Malang semua. Asal jujur tuan, jangan bohong, jangan tipu orang. Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang diketahuinya cacat. Dia tahu barang tu cacat, bagi tahu barang ni cacat tuan, barang ni rosak, barang ni tak elok. Tuan nak beli ke? Tak apa. Mana cacat tuan? Ni dah patah, ini tercabut. Tak pun, tak ada masalah, ni saya boleh buat. Tuan nak beli juga? Saya nak beli. Silakan. Saya dah bagi tahu ni. Jangan barang okey tuan. Tak cantik ni. Orang beli. Macam tuan beli kereta, tuan bukan tahu. Kita bukan mekanik kan. Kita seronoklah dengan kereta murah, ada orang nak jual. Nampak body berkilat, enjin cantik, nampak semua. Mana kita tahu yang lain? Jadi tuan-tuan bagi tahu. Setakat yang aku bawa kereta ni tak ada masalah. Okey. Jalan jauh tak ada masalah. Semua okey. Setakat yang aku bawa lah. Tapi lepasnya aku tak tahulah kalau rosak apa tu, tak tahulah sebab ni kereta kita lama. Tapi aku bawa sampai ke Penang, sampai ke KL tak ada masalah. Belum pernah sangkut tengah jalan lagi. Bagi tahu semua aku dah buat. Bagi tahu. Jangan sampai menyusahkan orang lain, jangan sampai kita menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Kecuali apabila dia telah memberitahunya terlebih dahulu kepada pembeli. Lainlah pada dah bagi tahu dia ni barang ni macam ni. Jadi tuan-tuan jangan nipu. Tak boleh. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan sebagai berikut. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Surah Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit, tak pedulikan hal hukum halal haram. Yang penting aku untung, yang penting dapat untung sudah. Tak peduli halal haram ni. Dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Nak seronok dapat untung atas dunia ni yang sekejap, akhirat besok dia menyesal lah. Sebab Allah Ta'ala tengok dia pun tak nak. So itu tuan-tuan, jangan kita berbohong, jangan kita berdusta. Dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Tak boleh. Jangan berniaga jual beli dalam keadaan dusta. Jujur-jujurlah. Memberikan kesaksian palsu adalah termasuk melakukan pembohongan yang paling tercela. Jadi saksi tapi bohong. Kau tak tengok tapi kau cakap kau tengok. Kau tak tahu kau cakap kau tahu. Memberikan kesaksian palsu ini termasuk pembohongan yang paling tercela. Dalam memberi kesaksian, seorang muslim wajib menyatakan perkara yang benar. So itu naik saksi ini, nak jadi saksi bukan senang. Bukan sesenang yang kita sangka. Tengok betul-betul. Tuan nak jadi saksi? Ya. Tuan tahu ni, benda ni. Tengok dengan mata kepala. Tengok. Sahih. Pasti. Bila tengok, dia tak adalah berubah-ubah kan. Pukul berapa tuan nampak dia? Pukul 3. Di mana tuan nampak dia? Kat sini. Dia tengah buat apa? Dia tengah potong wayuk. Tahu semua. Orang dia saksi. Tapi nampak macam muka dia lah. Saya tak. Itu jadi saksi. Macam mana? Tak pasti. Saksi bukan main-main. Sebab orang jadi saksi ni kadang-kadang orang yang elok tiba-tiba ke tali gantung. Pasal penyaksian kita. Pasal penyaksian kita kadang-kadang orang bercerai-berai. Kesaksian hati-hati. Menjadi saksi ini harus berhati-hati.
Dilarang memberikan kesaksian palsu semata-mata untuk menyelamatkan keluarga atau saudara-saudara. Jadi saksi nak selamatkan adik-beradik, nak selamatkan kawan, kaum kerabat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Suratul Nisa ayat 135. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran. Jangan bohong jadi saksi. Karena saksi kita ni kadang-kadang melibatkan hak orang lain. Tak sepatutnya dia ketali gantung, Tak sepatutnya dia dipenjara kerana kesaksian dusta kita ni, ke penjara orang ni. Allahu Akbar. Siapa nak tanggung ni nanti dosa? Bukan dosa yang dipenjara. Kalau dia ada anak bini, kita telah menzalimi anak bini dia kerana kesaksian kita. Ini tuan-tuan. Jangan menjadi saksi yang dusta. Saksi mestilah menerangkan kebenaran kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak, tak nampak. Nampak, nampak. Sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Susah kan kau jadi saksi pada mak bapak itu macam mana? Tak aku cakap ni mak aku. Aku cakap sekarang ke dalam pula mak aku ni. Macam mana tak? So itu bukan senang jadi saksi tuan-tuan. Kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang perkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa. Pasal dia miskin, kita kesian tengok dia, kita pun berbohong. Pasal dia kaya, banyak tolong kita dulu, nak selamatkan dia, kita berbohong. Kadang-kadang kita bercakap ni, kadang-kadang nak jaga hati, nak jaga itu, banyak nak jaga orang. Allah Akbar. Banyak benda nak dijaga lah kadang-kadang kan. Nak cakap betul tu susah, nak cakap benda benar ni susah. Betul. Amat malang lah kadang-kadang kita bercakap ni kerana sesuatu. Pasal dia berpangkat, dia berkedudukan, kita nak cakap ni pun, nak jaga dia ni, kita pun pusing pun ni. Kerana dia kaum kerabat, kita pun pusing sana, pusing sini. La ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, oleh itu janganlah kamu turutkan hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan daripada menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Pasal apa tak nak jadi saksi padahal kamu tahu benda ni? Tak naklah. Aku kan cakap benar kerang. Alhamdulillah, kalau aku bohong kerang, dosa pula aku. Susah kan? Jadi tuan-tuan, jadi saksi ni susah. Perlukan kejujuran. Jadi saksi ni mencari orang-orang yang jujur. Jadi saksi. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, mahukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Ni dosa paling besar. Sampai Nabi ulang 3 kali. Kami menyambut benar wahai Rasulullah. Baginda melanjutkan, pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah. Kadang-kadang kita ni tak yakin pada Allah. Kadang-kadang tak sedar yang kita ni tak percaya Allah, menduakan Allah. Kita tengoklah sekarang kan COVID ni pun ramai yang sedih, ramai yang susah hati kan. Apa nak sedih kan? Sedih lah, susah hati lah kan. Macam-macam. Tak payah sedih lah, tak payah susah hati lah. Selagi Allah Ta'ala ada tu, kita buatlah kerja kita. Kita buat je kerja kita, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa nak susah hatinya, Allah Ta'ala tak ada pula. Yalah selama ini siapa yang bagi? Manusia yang bagi ke Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi. Habis tu apa nak sedihnya? Yang kaya dia, yang menyembuhkan dia, semua dia. Tak payah nak sedih-sedih tuan-tuan. Tak payah nak susah hati, buat dia kerja. Susah hati tapi tak buat apa pun. Susah lah Ustaz, semua tak boleh buat apa ni, macam mana nak makan. Tapi tak buat apa pun, duduk lagi. Usaha tak ada, apa tak ada. Usaha tak ada, ikhtiar tak ada, doa tak ada, semua tak ada. Tapi dia kata, susah hati lah. Kenapa? Orang ya Allah, nak makan pun tak ada. Pergilah bekerja, usaha lah, buatlah sesuatu. Nak buat apa? Lah, kena buat lah. Tuan, takkan nak duduk diam? Tuan kena buat, tak boleh nak bersedih kita tuan, tak boleh nak mengharap. Semua kan. Nak mengharap, bersedih, harap bantuan orang, pertolongan orang. Allah Ta'ala tak ada ke? Kadang-kadang kita ni pun pelik juga, semua nak sedih tuan-tuan. Tak payah sedih lah tuan-tuan. Buat dia kerja apa yang boleh buat selama mana ada tenaga, usaha, ikhtiar, doa terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah lah tuan, susah lah. Tapi duduk, tidur. Macam mana nak makan? Tapi tidur. Mentak lah. Tak boleh nak buat ni, macam ustaz-ustaz lah kan. Tak boleh kuliah. Habis tu tak boleh kuliah, nak buat apa? Tidur. Habis tu? Macam mana nak makan kan? Ustaz-ustaz kuliah pun tak ada. Selama ni ada kuliah. Habis kuliah tak ada, tak makan lah. Mana kuliah tak ada, tak makan lah. Tak boleh buat kerja lain lah. Tak boleh usaha lain ke? Buatlah kerja lain. Malu pun kan. Awak ustaz takkan nak jadi runner pun. Takkan nak buat Grab food. Malu lah awak ustaz. Ini penyakit tuan-tuan. Makna apa penyakit? Penyakit sombong ada dalam hati kita. Tak boleh ngajar, apa boleh buat? Grab food, Grab food. Tapi kita ustaz je, kita kena jagalah image kan. Takkan ustaz buat Grab food. Banyak semua fikir. Bukan buat benda haram, malu. Ustaz, buat Grab food, Ustaz. Buat Grab food. Kenapa? Ngajar tak boleh. Tak malu, Ustaz. Bukan mencuri. Bukan benda haram je buat. Bukan benda haram. Tak ada sebab kita nak malu. Allahu Akbar. Tapi itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita sampai memutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni tak ada. Kita mengharap pada makhluk je. Kalau kau tak tolong macam mana nak hidup? Kalau kau tak bantu macam mana? Kan? Usahalah. Mudah-mudahan sedih usaha, ikhtiar dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan permohonan kita, memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, dosa besar ialah durhaka terhadap ibu bapa. Angkat suara, kadang tak sedar kan, cakap dengan orang tua kita tak sedar. Kita universiti, belajar pandai, mak tak sekolah, bapak tak sekolah. Bila bapak cakap, mak diamlah, mak bukan tahu. Angkat tangan ni pun dah dosa besar. Mak tak cakap lah, mak duduk diam lah. Mak bukan tahu, mak kan sekolah. Tak payah. Mak duduk diam-diam. Tak payah, mak kan sekolah. Kalau mak sekolah tak apa, mak ni kan sekolah. Ni anak derhaka. Angkat tangan, tunjuk kat mak, tunjuk kat bapak. Kadang tak sedar. Kadang kita rasa tak rasa apa. Kita rasa tak ada apa lah kan. Abah diamlah, abah diam. Abah bukan tahu, bah. Abah bukan sekolah. Abah sekolah jawab pula, bah. Jenam ni, bah. Saya universiti, bah. Saya tahulah. Kau masuk universiti pun pasal bapak kau bagi duit dah dulu. Kau bapak kau tak bagi duit, bangang lah. Jangan sombong sangat. Jangan angkat-angkat tangan kat orang tua. Kadang suka sangat angkat tangan, cakap angkat tangan kat mak bapak. Yalah, abah tak sekolah, abah tahulah. Kau lain lah, kau universiti, kau pandai komputer. Abah ni apa yang ngerti? Tu abah duduk dan diam. Kita ni tak sedar. Kadang kita ni derhaka pada orang tua kita.
Tak sekolah dia besarkan kita kan. Kan? Walaupun tak seberapa pendapatan dia dapat besarkan kita, sekolahkan kita. Kita ni dah gaji besar, berpangkat besar pun belum tentu boleh jaga dia. Janganlah kita sombong saja dengan orang tua kita. Kita tak faham tuan-tuan, kan? Tak sedar. Belajar universiti dan sebagainya, kadang-kadang Allah Akbar, durhaka pada orang ibu bapa ni banyaklah. Tambah di akhir zaman ni lagi dahsyat. Dulu kita dengan orang tua tak berani kan. Dulu ni dengan orang tua tak kan. Tu saya kata. Dulu sampai nak nikah pun orang tua kan. Tentu kan. Kau abah berkenan tu budak tu, kau nikahkan budak tu lah. Kenal pun tak, apa pun tak. Yalah abah boleh lah. Setujunya kan. Sekarang suruh macam tu. Abah berkenan dengan budak tu lah. Abah dah nikah. Anak sekarang, anak dulu lain, anak sekarang ni mana makan pun orang tua dulu makan, hidang semua, bol lauk makan lah. Apa lauk makan, tak ada cakap banyak. Sekarang kan balik tanya, mak, lauk mak? Ikan. Kamu? Ikan kembung. Kembung kan? Sotong tak ada? Udang tak ada? Tak ada lah dia. Balik kembung. Sekarang dia anak. Dulu mana pandai? Dulu mana pandai? Tak pandai dulu. Dulu apa orang tua bagi makan? Makan. Anak sekarang Masya Allah. Jadi tuan-tuan, banyaklah anak yang derhaka pada orang tua. Dan membunuh manusia. Nyawa manusia pun dah macam nyawa nyamuk. Ya men. Baru senang-senang dia bunuh. Anak kecil dibunuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Kan? Tak ada perasaan, tak ada kasih sayang dah, tak ada habis. Anak kecil yang tak tahu apa pun boleh bunuh, boleh dera, boleh seksa, boleh cucu api rokok. Allahu Akbar. Kita dah tak mampu nak jaga anak ni, buat apa? Percaya orang, tuan saya ada anak ni, tuan saya dah tak mampu nak jaga anak sini, saya pun susah. Tuan nak jaga anak tak? Tuan nak anak tak? Masih ramai orang yang tak ada anak yang boleh jaga. Kenapa yang kita nak bunuh, nak campak? La ilaha illallah. Nyawa manusia kan senang betul. Jadi pada masa itu baginda melihat sebatang tongkat, kemudian baginda duduk. Lalu menyambung ucapannya, demikian juga kata-kata palsu dan kesaksian palsu. Baginda mengulang-ulang ucapan itu sehingga kami mengharapkan baginda diam. Jadi Nabi kata, nak tak kau aku bagi tahu dosa-dosa besar ni. Antaranya dia kata menyekutukan Allah, derhaka pada orang tua, membunuh. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi duduk, Nabi sambung. Termasuk juga dosa besar ialah dia kata kata-kata dusta, palsu dan kesaksian palsu. Ini juga termasuk dosa besar. Hati-hati tuan-tuan, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Jadi Rasulullah SAW benar-benar mengindahkan segala perkataan pernah baginda ucap dan menghargai setiap perkataan yang baginda dengar. Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baginda punya akhlak yang baik. Abdullah bin Abi Al-Hamzah meriwayatkan pengalamannya dengan Rasulullah SAW sebagai berikut. Dia kata apa? Sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Nabi, aku pernah menjual sesuatu kepadanya. Dalam jual beli ada sisa yang belum terbayar. Aku berjanji akan datang menghantarkan ke tempat baginda. Tetapi aku terlupa. Setelah 3 hari berlalu barulah aku ingat. Kemudian aku segera datang untuk menemui baginda. Maka aku melihat Rasulullah SAW telah ada di tempat itu. Baginda menegur, wahai Abdullah, engkau telah menyukarkan aku. Lihatlah aku menunggu di sini sejak 3 hari yang lalu. InsyaAllah. Dia janji bila 3 hari sebelum ni. Jadi dia terlupa. Dia terlupa nak bayar. Bukan dia tak nak bayar, dia terlupa nak bayar. Dah 3 hari, Nabi tunggu dia sampai 3 hari. InsyaAllah. Tunggu punya tunggu tak ada. Kok kita tak tunggu 3 hari betul kan? Jadi apa? Pukul 10. Tak ada pukul 10, pukul 11 cabut lah. Tunggu ini tak ada mananya. Bohong pak ni. Nabi kau kata apa? Nak bayar. Bila?
sekian hari bulan. Di mana tempat ni? Okey, Nabi pun tunggu. Tunggu, tak datang. Tunggu, 3 hari. Jadi Abdullah pun datanglah. Jadi dia pun segeralah datang jumpa Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau telah menukarkan aku. Dia kata, aku tunggu engkau kat sini sejak 3 hari lalu. Allah. Kita ni tuan-tuan berjanji dengan orang. Pukul apa tuan? 10. 10.30 sampai. Allah tuan. Lambat tuan. Alah, setengah jam biasalah janji Melayu. Alah. Nah, bukannya lama pun. Macam tak ada masalah tuan-tuan kan. Berjanji tapi tipu. Pukul 10 lah. Kadang-kadang kerana kita ini bukan seorang yang susah, ramai orang yang susah. Contoh tuan-tuan kan, saya janji dengan abang ni, tapi abang ni janji dengan orang lain. Abang janji dengan rumah dia. Abang balik berapa bang? 10.30. Jangan lambat bang. Ya, sebab janji dengan saya pukul 10. Habis ambil barang terus balik. 10.30 sampai rumah. Saya pun datang tengok pukul 10.30 baru sampai. Abang janji dengan rumah pukul 10.30. Mana lelaki aku dah 10.30. Kata 10.30. Mana? Saya kata, orang dah kerja nak kan. Aku masak kan kok dia balik pula. Tak masak sekarang. Susah betul dia ni. Abang pun tunggu 10.30. Saya pun kata, minta maaf lah bang. Lambat Zat. Jalan jam lah. Abang tak macam nak ngakal kan. Abang membalik lambat. Sampai rumah dah pukul 11. Awak kata pukul 10.30. Ustaz tu lah tadi. Kan. Orang ada kerja ni. Saya pukul 11 ni ada janji dengan orang. Habis semua orang rosak pasal kita seorang. Saya tuan-tuan. Kita ni berjanji dengan orang 10.30. Tak ada apa nak buat. Biar dia. Kita tunggu awal tak apa. Janji 10.30. Pukul 10 syukur dah sampai dah. Kita tunggu. Janganlah 10.30. Ni tuan-tuan. Banyak kita ni masa memang tak jaga lah. Banyak masa. Bukan tuan-tuannya. Orang agama pun tak jaga masa. Orang agama ni pun tak jaga masa kadang-kadang. Allah. Dia berceramah, panggil kuliah. Apa tuan? Lepas maghrib Ustaz, tang lambat, pukul 8 baru sampai. Kita nak cakap pun dia Ustaz. Segan lah kita kan. Kejap dah habis. Pasal kau datang lambat? Tapi yalah, kadang-kadang anak murid pun malu. Saya kadang-kadang saya tegur juga, Ustaz. Apa janji? Pukul 8. Saya datang 8.30 Ustaz. Mana? Dia nak ilmu, dia tunggulah. Apa jawab lagu tu? Ustaz jangan jawab lagu tu. Ustaz tak amanah. Ustaz janji pukul 8. Orang janji pukul 8 lah. Bukan masalah ilmu tak ilmu. Ustaz sendiri pun tak ada ilmu. Macam mana Ustaz? Boleh lah macam tu. Dia kena faham juga kita. Manjang anak murid, dia kena faham Ustaz. Ustaz tak pernah faham lagu. Payah agak je ni. Sebab itu Imam Ghazali kata ada adab. Murid pun ada adab. Guru pun kena ada adab. Ni guru pun tak ada adab macam mana? Datang suka-suka hati. Tak dapat datang. Bagilah doa awal. Ustaz, tuan minta maaf tuan, saya tak dapat datang bulan ni. Pasal ada ceramah tempat lain yang lebih besar lagi bayaran dia. Ini dah last minute. Tunggu tak sampai-sampai. Mana ni tuan? Jadi tuan-tuan, isyak pun dah masuk tuan-tuan. Kita kena ikutlah SOP tuan-tuan. Kena ikut SOP. Sekarang ni alhamdulillah di Perak dah boleh dah kuliah Selangor belum lagi lah tuan-tuan. Tolonglah doakan kami. Perak dah boleh dah lepas maghrib subuh. Lepas subuh kita boleh dah kan. Selangor tak boleh-boleh gitu tuan-tuan. Tak tahulah. Tapi semayang alhamdulillah dah dibagi tahu boleh lah 350 orang jemaah. Mana nak cari 350, 35 orang pun sekso. Dia kata supaya Jumaat 350. Alhamdulillah. Sembahyang fardu 150. 150. Oh, 15 orang pun sekso.
Tapi alhamdulillah lah dia bagi saya duduk tu kan. Tapi kuliah belum boleh lah, tak tahulah. Tapi tazkirah Jumaat alhamdulillah dah boleh. Doa lah, tolonglah doa. Perak alhamdulillah. Mungkin doa tuan-tuan dimakbul Allah Taala, insya-Allah lah. Selama belum lagi. Tak tahulah bila nak bolehnya. Agak-agak Ramadan ni bolehlah tarawih kat masjid kan. Dah rasa dah tarawih kat rumah. Kita jadi imam, kita jadi Bilal kan. Lepas main raya kita baca kutubah kan. Hilang pula kutubah. Dah orang rumah dah duduk, anak dah duduk, tongkat dah pegang. Allah hilang pula dalam telefon. Wah lah percaya. Tak payah kutubah lah. Tak baca gaya. Kita doalah mudah-mudahan tahun ini insya-Allah Ramadan kali ini dapatlah kita sama-sama tuan-tuan berjemaah, mudah-mudahan macam biasa boleh semua doalah. Mudah-mudahan Covid ni tak payahlah tuan-tuan orang suruh cucuk vaksin, cucuk je lah tuan-tuan. Jangan banyak soal lah tuan-tuan. Vaksin ni halal ke tak, ulama dah bahas. Saya pun kecewa juga. Kadang-kadang orang agama ni banyak tu pandai tuan kan. Kalau tak setuju, kau tak payah cucuk. Jangan keluar statement. Yang jadi masalahnya ni. Kita ni masalahnya. Ustaz ni kata okey, ustaz ni kata tak okey. Aku pun cucuk ke tak. Tak payah. Ulama semua dah berbahas, dah berbincang, pakar-pakar semua dah bincang, dia keluarkan dalil, bukti semua. Siapa nak cucuk? Cucuk. Kau tak nak cucuk, duk dan diam. Tak payah datang. Habis. Vaksin dah lama cucuk, pergi umrah lu pun cucuk. Tuan-tuan semua cucuk dulu kan. Cakap banyak apa? Cucuk dulu semua. Tak cucuk tak boleh pergi umrah. Semua serabut dah tuan. Kadang-kadang saya pun kecewa juga dah. Tak payah. Kalau kita ustaz-ustaz kalau nak cakap pun cakap dekat 2-3 orang yang dia kata tak payah cucuk lah. Ada. Jangan keluar statement. Bila ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Dia tak pernah ni. Yang muka kita ni. Tuan-tuan nak buat macam mana? Cucuk ke tak? Cucuk ke tak? Cucuk. Okey ke tak cucuk ke? Tak, tuan-tuan tak payah bising-bising lah. Kadang-kadang kita ni Allah Akbar. Siapa nak cucuk? Kita ni tak habis-habis. Dajjal lah, itulah, inilah. Alah Akbar. Saya pun kadang-kadang saya kata pulang lah. Orang tanya saya, Ustaz macam mana vaksin ni? Dah ada orang kata, okey. Ustaz ni semua okey je. Okey lah, aku tak pandai. Aku bukan pernah buat kajian tentang vaksin tu. Aku tak pernah masuk pun tempat tu, tak pernah duduk pun situ. Sebab aku belajar lain, dia belajar lain. Dia belajar memang bidang vaksin, aku belajar bidang lain. Tak duduk. Dia dah kata macam tu, aku ikut je lah. Aku nak macam mana lagi? Besok kau belajar buat vaksin tu. Besok kau duduk, kau cakap. Ini cakap pula. Kita campur pun. Tanya-tanya banyak sangat. Kenapa cepat sangat vaksin ni keluar? Tak sampai setahun. Dia sampai setahun tu pasal satu dunia dah berbincang vaksin ni. Dia buat. Dia panggil semua pakar-pakar, berhimpun semua, buat kajian. Dia pun keluar. Boleh pakai. Apa barang, jangan tanya. Kalau aku sebut pun kau tahu. Kan? Kalau dia sebut kan, bahan dia pertama lemak babi. Lain lah. Adalah nama-nama saintifik dia. Tuan-tuan tak payah bising-bising lah. Tapi tuan-tuan siapa nak suntik, suntik. Siapa tak nak suntik, duduk dan diam. Jangan keluar statement macam-macam. Pening orang. Kita ni suka memeningkan orang. Hari tu semain duduk. Pening orang. Senyap dah semain duduk ni. Macam tu tak boleh duduk, macam ni tak boleh duduk, macam ni tak boleh duduk. Orang yang duduk pening. Tak boleh pula dah. Aku dah 12 tahun duduk. Tak boleh duduk pula dah. Ini vaksin pula dah. Itu sebenarnya jarak. Tak boleh jarak, boleh jarak, tak boleh rapat, nak sampai bila apa semua. Aduh. Ulama dah bahas, bincang, dalil dan takwil dia. Kita ni bukan ulama. Ikut je lah. Kalau tak kita jadi ulama. Kita pergi cari dalil. Jadi tuan-tuan, saya tuan-tuan senang je, saya ikut je. Kalau saya tak nak buat, tak payahlah saya buat. Sebab dia orang dah bincang, yang pakar-pakar tuan-tuan, asyik ilmu dia orang, bukan macam kita. Jadi wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung lagi. Besok saya ada kuliah subuh di Masjid Lama.
Tapi insyaAllah. Dan siapa nak malam ni, siapa nak kurma tapi tak banyak lah, kurma ajwa ke apa macam-macam lah, ada kat luar tu, semua ada kat luar tu. Kalau nak minyak wangi ke semua ada. Auzubillahi minasyaitanir rajim.